Ni, pakai apa kali jatuh. Beli baru tau dia buka bawah. Beli. Ni ada kaki mana? Dia buka kot tu baru korek tang hujung ni. Saya tak kat memang gelak. Dalam salah internet tu dekat saya ni. Okey ke sekarang? Slow saya punya ke? Saya pakai data saya ni slow kot. Di sini bagus ke Cik Nan? Ustaz Line kenapa dia tak okey guna tak? internet? Kenapa tak guna internet SSTP? Siapa ada kat sana Ustaz? Siapa ada? Izzuan anda. Di Minta. STP okey line dia. Okey Ustaz. Okey, saya minta dia connect kan. Sebab nampak saya pergi saya punya ni slow agaknya. Minta dia connectkan Ustaz. Gunakan SSTP punya internet. Sekejap. Okey. Dekat Google Classroom. Meh saya Google. Habiskan. Saya tak nak. Kopi. Yelah, tapi bukan kopi tu. Jadi Fatimah. Jalan Imam Aziz. Oh, tu yang atas kan? Okey. Okey ni okey kot. Okey, gas kan Cik Nan. Laju sikit kot. Assalamualaikum. Boleh dengar tuan suara? Okey. Boleh dengar? Ustaz. Okey Ustaz, cantik. Alright. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mas Ustaz. Yang saya hormati tuan-tuan PVP. Ustaz. Boleh buka mas lah Ustaz kalau Ustaz seorang. Oh ya, oh saya. Okey. Yang saya hormati tuan PVP, tuan-tuan dan puan-puan yang semua sekalian, rakan pengetua, Puan Fadilah, Cikgu Hasnuddin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih kerana dapat hadir bersama pada petang ini. Dan InsyaAllah kita akan masuk dalam mesyuarat kita untuk bilangan yang ke-8 lah ni hari itu kita mesyuarat untuk bilangan yang ke-7. Jadi banyak kali lah. Jadi saya ucap terima kasih dan hari ni kita ambil masa yang tak lama. Lebih kurang dalam 3.45 kita akan berhenti lah. Ya, kita akan berhenti. So jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Dan beberapa perkara kita sudah hampir dah dekat dah. Tinggal tak berapa hari saja lagi. Jangka sekolah kita akan dibuka. Jadi saya harap bahawa kita semua buat persediaan awal. Dan juga bersedialah untuk kita khususnya sekolah menengah mata air dan juga sekolah kebangsaan Cuping untuk menggerakkan murid dan juga guru-guru di sekolah menengah kebangsaan mata air. Dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kita tak pasti sama ada sekolah akan dibuka pada 14 atau akan dilanjutkan. Walau bagaimanapun kita masih kekal dengan tarikh 14 Jun itu sebagai tarikh untuk penyuraian pelajar SK Cuping ke HMK mata air. Tuan-tuan dan puan-puan, ada mungkin beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. Antaranya ialah timeline yang telah tuan-tuan nyata masukkan tu, tarikh-tarikh dia dan aktiviti-aktiviti yang nak dilaksanakan tu. Saya harap bahawa semua jawatan kuasa ataupun sektor mengambil peranan masing-masing untuk melaksanakan aktiviti berdasarkan timeline yang telah tuan-tuan cadangkan. Dan begitu juga ada beberapa perkara yang penting lah, terutama berkaitan dengan surat menyurat kepada pihak ibu bapa dan juga kepada pihak guru-guru di sekolah yang saya akan bagi tugasan ni kepada pihak sekolah, sektor sekolah nanti untuk mengeluarkan suratnya pada besok hari dan ditandatangani oleh Tuan Pengarah. Dan beberapa perkara yang kita telah bincang dalam mesyuarat yang lepas tu ataupun maklum balas tu perlu dilaksanakanlah. Dan hari ini kita akan dengar balik laporan-laporan daripada maklum balas dan juga laporan daripada SIP. Jadi saya tak mau buang masa, kita akan masuk terus dalam minit mesyuarat kita ini pada agenda yang kedua, iaitu pembentangan minit mesyuarat dan maklum balas. Silakan Ustaz Sobri. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Demikian saya bentangkan minit mesyuarat Jawatankuasa Penyuraian SK Cuping ke SMK Mata Air bilangan 6 tahun 2021 yang kita sudah laksanakan pada 19 hari bulan Mei 2021 hari Rabu atas talian juga ataupun dalam talian juga daripada jam 2.30 hingga 5 petang. Minit ini saya sudah berikan untuk makluman semua dan juga tindakan rakan-rakan pada 21 hari bulan Mei, iaitu pagi hari Jumaat untuk tindakan bersama. Dan saya yakinlah kalau ada sebarang pembetulan saya sudah dimaklumkan dan demikian saya kemukakan untuk dibentangkanlah. Okey, terima kasih Ustaz Zubri. Jadi minit kita ni pada dasarnya terima keseluruhannya, tak ada apa-apa pembetulan Dan kita masuk pada maklum balas. Baik, untuk maklum balas
Terima kasih juga kepada semua sektor yang sudah memberikan maklum balas masing-masing. Demikian juga maklum balas ini boleh diakses oleh semua orang. Saya bentangkan yang pertama daripada sektor infrastruktur berkaitan dengan pendingin hawa. Ini sektor tarikh pemasangan akan dibuat selepas mendapat kelulusan daripada pegawai pengawal. Pegawai pengawal kita ialah PSU lah. Kemudian perkara bangkit yang kedua ataupun maklum balas yang kedua adalah berkaitan dengan Sekejap Ustaz. Sekejap. Yang pertama tu, okey, status dia macam mana? Hari tu saya tak ada kot. Saya minta Izzati datang jumpa siasat. Ada Izzati dah? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, Izzati. Okay, untuk sekali saya minta maaf sebab hari tu saya tak boleh nak jumpa Ustaz sebabnya tarikh tu belum dapat lagi. Jadi kalau saya decide pun saya takut tarikh yang diberi tu tak dapat dicapai. Sekarang ni kita memang masih lagi menunggu kelulusan KSU dan saya pun nak mohon BPA juga untuk segerakan permohonan ni. Sekarang memang tengah pending lagi dekat BPA. Tak bagi tarikh pun Dekat mana? dekat bahagian pengurusan set KTM. Pending kenapa? Ya? Kenapa pending? Kenapa pending? Tengah tunggu KSU sign borang tu. Borang permohonan. Sekarang Okay. Kita tunggu KSU dia sign. Bila KSU dah sign, boleh terus proceed dengan pemasangan. Cuma sekarang ni memang pending dekat KSU. Kerana tak dapat, KSU tak dapat sign ke? Ya, sekarang ni memang banyak bahagian. Macam bahagian perolehan pun semuanya kita dah letak permohonan pun kebanyakan masih lagi pending dekat sign KSU. Okey, surat tu siapa tanda tangan dari kita? DPN. Surat mana? Okey, borang tu sebenarnya dia pihak JKR dah sign. Lepas JKR sign, KSU kena sign. Okey, nanti bagi satu salinan kat saya. Boleh Ustaz? Saya minta pengarah tanya macam mana. Okey. Supaya kita nak cepatkan. Okey, baik. Ustaz. Juga boleh bantu kita. Nanti besok saya cuti. Mungkin saya berat tu atas meja saya nanti. Okay, nanti saya bagi dokumen. Itu yang saya suruh jumpa saya tu. Saya nak tengok yang boleh saya buat bantu awal. Okey, baik Ustaz. Okey, terima kasih. Baik Ustaz, ini yang kedua, SIP juga. Ini berkaitan dengan permohonan khas untuk bilik-bilik khas berkaitan dengan pendingin hawa yang di dalam bilik darjah, yang mana Ustaz sudah maklumkan bahawa bilik darjah tidak boleh dipasang pendingin hawa lah. Ya, yang bilik adalah bilik khas. Kita pasang dekat bilik khas tu lah yang nak dijadikan kelas tu. Okay, Ustaz, berkaitan yang ini, saya dah confirm balik dengan pihak sekolah. Dan bilik-bilik khas ni sebenarnya bukan untuk tingkatan 5, tapi memang untuk kegunaan sekolah. Dan SMK Matahariak ni dia akan terima 4 unit penyaman udara, iaitu 2 unit akan dipasang di bilik kaunseling dan 2 unit akan dipasang di bilik operasi guru pusat sumber. Okey, untuk pihak sekolah. Pihak sekolah SMK Matahariak respon tengok. Cikgu Fazilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Ustaz, pada hari tak silap saya pada hari Selasa kot, ada Puan Izzati call kata nak datang, tapi pada masa tu saya terpaksa balik ke rumah dulu. Jadi saya minta dia berhubung dengan PKM saya lah. Saya pun dah terlupa dah nak tanya PKM saya sama ada jadi tak Puan Izzati datang, sebab dia kata dia nak datang petang tu. Tak apa, dia datang tu dia dah ada kat sini. Saya nak tanya ialah pemasangan di bilik-bilik kelas tu, bilik khas tu memang tu yang nak dipasang? Saya minta Cikgu Sabariah
Kini saya tolong jawab Sabaria. Ya, silakan, Pun belum silakan. jelas lagi pada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya daripada makluman hanya 4 unit aircon sahaja yang akan dibekalkan dan kita cadang untuk letak 2 unit di bilik kaunseling, 2 unit lagi dekat bilik peperiksaan. Yang kita mohon tu memang 6 dan satu lagi permohonan tambahan untuk pindahkan aircon yang ada dekat pusat sumber ke bilik green screen. Bilik mana? Bilik green screen. Pusat sumber tu memang dah ada satu aircon dekat bahagian luar. Jadi kita nak pindahkan aircon luar tu ke dalam bilik green screen. Okey, yang itu yang pasal ke berapa tu? Yang saya nak yang pasal 1 yang dulu. Pasal 1 setakat yang dulu sempat dah itulah yang Cik Izzati maksudnya pasal 1 ni ya. Untuk tujuan operasian kelas nanti. Ya. 4 aircon tu jadi operasian PDPC dulu. Okey. 4 aircon tu 2 kita pasang dekat bilik kaunseling, lagi 2 dekat bilik exam. Okey, yang itu selesai nak? Ya, selesai insya-Allah. Okey. Sekarang saya nak tanya Izzati, kalau sekolah minta tambahan tu, kita ada masa, ada ruang, ada peluang ke? Yang tu kita kena mohon peruntukan tambahan. Okey. Pada kebolehan. Yang tu kita masuk pada tengok lah. Izzati tengok kalau dapat dalam masa 1 buat, masuk pasal 2. Okey, that's right. Terima kasih Izzati. Terima kasih Cuti Sabaria. Okey. Jelas Ada yang tertinggal tak? Baik Tuan, seterusnya berkaitan dengan garisan masa. Alhamdulillah semua sektor yang berkaitan sudah update garisan masa masing-masing. Bersesuaian dengan minit mesyuarat yang lepas lah. Jadi SPM dah masukkan, SIP, SPS pun dah masuk, SPG pun masuk walaupun penangguhan dan juga ada penangguhan. Apa tu yang penangguhan tu? Penangguhan untuk file Tuan, SPG. Okey, file tak apa. Ya, bawa yang penting je. Baik. SPMU pun sudah update. Sektor kaunseling pun sudah hampir semua lah sudah update garisan masa masing-masing. Okey, timeline kita bagus. Tahniah semua. Barakallahu fikum. Okey. Terusnya? Baik, seterusnya berkaitan dengan file oleh sektor pengurusan. Ini juga sudah dimaklumkan oleh sektor pengurusan bahawa perbincangan dibuat secara peribadi bersama dengan Tuan. Kemudian perkhidmatan bimbingan dan pelaksanaan pemindahan fail aktif dari SK Cuping ke SMK Mata Air yang dijadualkan pada 24 hingga 27 Mei ditangguhkan berdasarkan peningkatan kes COVID-19 di negeri Perlis. Tarikh terbaru ialah selepas tamat tempoh PKP dijangkakan 14 hingga 18 bulan Jun. Okey, Cikgu Hasnuddin, pastikan file-file yang perlu digunakan untuk beroperasi masa fasa 1 ni, itu yang kita akan gerakkan dululah. Okey Ustaz, jelas. Jelas ya? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Baik Tuan, seterusnya berkaitan dengan dokumentasi yang kita setuju bahawa dokumentasi akan diuruskan oleh sektor perancangan, sektor masing-masing dan akan dikumpulkan oleh sektor perancangan. Jadi untuk makluman semua dan saya ucapkan terima kasih banyaklah atas respon masing-masing. Kita sudah buat Google Drive. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh upload sahaja gambar ataupun sebarang bentuk dokumentasi ke dalam Google Drive inilah dari masa ke semasa. Masa ke masa. Okey. So, terima kasih. Okey. Okey, ini pun ramainya sektor sudah respon lah. Respon, baik. Kemudian sektor kaunseling berkaitan dengan garisan masa ini pun sudah selesai tuan. Okey. Sektor kaunseling sudah update pada garisan masa. Ini Puan Sabaria bertanyakan status pembaikan bumbung di 4 lokasi dan ini jawapan daripada SIP mengatakan bahawa bumbung dengan pihak JKR, pihak SIP telah berhubung dengan pihak JKR untuk pertambahan lokasi. Okey.
Ada dua perkara lah. Yang pertama ialah status perbaikan bumbung. Okay. Dan perkara yang kedua ialah berkaitan dengan siar raya. Sistem siar raya. Apa statusnya tu? Atau nak dilaporkan nanti? Okey, Tuan Musi. Ya. Berkenaan dengan status perbaikan bumbung ni, memang ini dalam pengetahuan kita. Bumbung ni, dan kita insyaAllah kita akan hantar kontraktor berdasarkan pesenarai yang kita cabut undi tadi ni. InsyaAllah dah dapat ya? Dah buat tadi ya? Bila mula tu Sufian? Kuasa? Untuk lantikan kontraktor ni kita cadangkan pada minggu depan sebab kita nak buat collection of dokumen dulu untuk sampai hari Selasa ni, esok sampai hari Selasa depan kita baru nak buat collection dokumen-dokumen daripada kontraktor, dan surat lantikan kita akan keluarkan selepas tu lah. Mungkin minggu depan onwards lah. Untuk bumbung. Untuk sistem siar raya ni saya kena tengok balik lah tuan. Sebab yang ni saya cakap dengan tim teknikal kami, ini di luar bidang kepakaran, tapi kami cuba tengoklah macam mana cara kita boleh bantu sekolah ni. Okey, ni Cikgu Sabariah respon Ustaz yang amplifier ni setakat ni bagaimana isu dia yang amplifier tu memang dah ada. Masalahnya dia tak boleh orang kata dia tak boleh didengar oleh keseluruhan bahagian lah. Kau boleh upgrade ke macam mana, kau mungkin tambah speaker ke, saya pun tak pernah faham juga bahagian ni. Ya. Tapi yang penting pelajar boleh dengar announcement yang kita buat tu. Setakat sekarang kalau duduk dekat bahagian belakang, blok yang kat belakang tu memang tak dengar. Tapi dia tak boleh melibatkan perhimpunan ya? Perhimpunan kita memang tak boleh buat sekarang, itu masalahnya. Kalau boleh buat perhimpunan, kalau ada perhimpunan tu tak melibatkan perhimpunan lah. Kalau kita kata amplifier tu. Selalunya yang penting hanya pengumuman ya? Ya. Pengumuman. Okay. Jadi kat sini kita bagi pandangannya mana sektor-sektor yang boleh atau ada cadangan lain ke untuk siapa-siapa yang kita bantu ni, atau adakah PIB sekolah ke sendiri yang kena ataupun macam mana? Saya tak ada pengalaman sikit tentang kaitan dengan amplifier sekolah ni. Ada siapa-siapa ada maklumat? Tak ada? Saya tak tahu fungsi di mana tu amplifier tu. Adakah pihak sekolah sendiri ke atau jabatan ke? Kalau jabatan, sektor mana? Kalau untuk aset, ni aset alih tuan ya. Sistem siar raya ni. Sistem siar raya ni kalau dari segi perolehan aset, ini aset yang bertanggungjawab tentang perolehan. Tapi tentang penyelenggaraan ni saya rasa pihak sekolah boleh kot buat penyelenggaraan. Kami tak ada peruntukan untuk penyelenggaraan tu tuan. Ya. Kalau pihak sekolah, peruntukan apa dia guna biasanya? Ada ni tak? Cikgu Hasnuddin kot ada pengalaman? Ustaz, kami pengalaman saya sebenarnya siar raya ni kami perbaiki sendiri je. Sebab minta daripada jabatan pun pernah minta dulu masa saya di Bukit Teri, dia kata memang tak ada peruntukan khas untuk siar raya. So, kita minta derma daripada PIBG dan daripada parent lah, saya buat sendiri lah dulu. Itulah macam mana pihak sekolah ni. Apa SIP tolong bantu juga kot mana saya pun tak tahu nak ni. Boleh ke ni Sufian? Teknikal kita ke? Ada sektor pengurusan, kewangan mungkin boleh bantu kita? Cik Mat ada tak? Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Okey, berkaitan siar raya ni saya nampak ada dua perkara lah. Satu daripada segi nak tambah, yang kedua ataupun penyelenggaraan. Kalau ikut daripada meeting sebelum ni, kalau ikut pengetua maklumkan ada kawasan yang tak dengar. Ya. Kawasan yang tak dengar ni saya ingat kena tambah lah dia punya. Tambah. Ya. So kalau tambah ni dah akan melibatkan aset alih lah, maksudnya OS 35. OS 35. Okay. Tapi kena define dulu apa isu sebenarnya, sama ada yang rosak ataupun memang tak cukup. Kalau kata tak dengar, macam kita kat jabatan ni pun tak semua tempat kita dengar lah kalau ada pengumuman ke apa. Tapi nak beli tu memang di bawah OS 35 lah kalau ikut apa tu MOF punya knowledge base lah. OS 35 ni kita di sektor mana yang ada aset? SIP saja. Tubuh kami tuan.
Itu Ada SAP. lagi ke? Ada lagi ke peruntukan tu? Hello? Ada lagi ke peruntukan OSK tu? Cik Izzati, tolong respon Cik Izzati. Okay. Untuk S35 sekarang ni kita ada sedikit penjimatan lepas kita dah buka sebuah harga semua tu. Jadi kita kena tengok juga berapa anggaran yang akan digunakan. Sama ada kalau anggaran tu kurang daripada penjimatan, kita boleh guna lah. Tapi ada kata anggaran tu melebihi penjimatan yang ada, kita terpaksa mohon tambahan. Okey, kalau 3,000 ada? 3,000 insyaAllah ada. Okey. Saya ingat berapa yang akan dianggarkan. sorry sekali lagi. Tapi kita kena tengok juga anggaran harga tu. Yalah. Saya begitulah kalau tengok. Kalau kata perlu tambahan per box itu, mungkin ada box tak Sabariah dekat kawasan tu, sekolah yang belakang tu? Untuk Fadilah, bahagian amplifier ni siapa yang in charge di sekolah? Saya pun tanya, Fadilah pun baru. Dia GK yang handle tu. Bukanan. GK, siapa? Cuba minta dia pun tengok. Ya. Berapa anggaran kawasan tu, cuba hantar kat kita. Okey. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah nanti saya tengok. Terima kasih Sabariah. Ya, sama. Okey, kita go on. Jadi keputusan kita minta sekolah lihat sekejap apa aspek-aspek yang perlu dibuat pembaikan atau sebagainya, maklum balik kepada Rustia pada minggu depan lah. Minggu depan berapa hari bulan? Hari Selasa ya? Okey, boleh Sabariah? Ya, insyaAllah. Okey. Okay, teruskan Sabri. Baik Tuan, seterusnya kemaskini garisan masa oleh SPMU dan Alhamdulillah SPMU sudah kemaskini sepenuhnya. Teruskan. Siap dia. Okey, ini adalah untuk pembentangan berkaitan dengan fasa 2. Okey, fasa 2 kita pergi satu-satu lah. Siapa dulu? Yang pertama, sektor mana tu? Mungkin kita sebut dalam agenda, ada satu lagi agenda Tuan. Ada, sorry. Ada agenda. Pembentangan tu. Okey, kita go terus. Baik. Okey, dan yang terakhir, pengurusi memohon dari SMK Mata Air untuk menjadi urus setia kepada satu mesyuarat kolaboratif yang melibatkan SLT, SMK Mata Air dan SK Cuping pada hari Isnin 31 hari bulan Mei nanti. Jadi respon maklum balas daripada SMK Mata Air ialah telah menyediakan jawatankuasa urus setia guna sama fasiliti SMKMA beserta cadangan penggunaan. Saya rasa Puan Sabariah ada bagi PowerPoint tu. Puan Sabariah nak buat presentation sikit. Okey. Okey, boleh Ustaz. Okey. Sabariah ada bertukang dah tu. Ada bertukang dah. Duduk rumah. Duduk di rumah. Saya tak nampak PowerPoint tu Ustaz. Present ke? Keluar PowerPoint tak? Nampak Puan Sabariah? Nampak PowerPoint tu nah? Belum. Tak nampak? Tak nampak. Sekejap Saya nampak tak? Belum juga. Tak keluar je PowerPoint tu. Kalau tak ni send dekat Ustaz Sabri tu, suruh dia bawa naik. Ada, saya dah send dah. Nampak belum?
Tak nampak lagi. Tak nampak. Okey. Ustaz Maknanya Ustaz Sabri boleh tu. Okay, dah nampak dah. Okey. nampak Okay, Okey. right. Okey, yang ni PowerPoint yang SMK-MA telah sediakan. Jadi kami telah pun menyediakan AJK untuk gunasama premis SMK-MA ni. Jadi AJK yang ada itu adalah terdiri daripada pengurusan sekolah lah, semua pengurusan sekolah terdiri daripada pengetua, PK-PK dan JK-JK. Okey, kita teruskan Ustaz, slide yang seterusnya. Okey, ini adalah tempat-tempat yang akan digunasama yang dikenal pasti setakat ni lah. Jadi surau, kantin, padang, perpustakaan, dewan terbuka, tapak pimpinan, pondok penilaian, parkir motosikal dan basikal, sistem siaraya tadi dan bilik mesyuarat. Okey, seterusnya Ustaz. Nah, ini adalah lokasi-lokasinya, tempat-tempat yang gunasama. Okey, gambar-gambar lah, kita bagi gambar untuk lokasi-lokasi tadi. Atas ni kantin lah cikgu noh. Yang depan tu kantin lah tu, kemudian padang. Ada 3 yang atas tu kantin, kemudian yang 3 yang bawah tu adalah padang. Tagging si cikgu, tagging. Okey, kemudian kita ada dewan terbuka tu. Yang atas 3 atas tu dewan terbuka, kemudian 3 yang bawah itu adalah tempat pimpinan. Okey. Itu sistem siaraya yang ada tu, yang ada dekat SMK-MA. Ada macam tu lah 3 yang depan tu. Kan? Ada kotak siaraya tu sekali dengan mic tu lah. Kemudian satu lagi tu kita ada bilik mesyuarat. Mungkin akan digunakan juga lah. Mungkin bilik mesyuarat yang dekat bawah, dekat arah bawah tu. Okey. Lagi Ustaz. Okey, itu parkir motosikal. Anak-anak SMK-MA dia kadang-kadang bawa motosikal. Jadi kok mungkin anak-anak SKC bawa basikal, dia akan share sama lah, tapi tak tahulah nak muat ke tak muat parkir tu. Sebab kita ada banyak tu je lah parkir yang ada tu untuk motosikal tu. Jadi mungkin kuasa 2 itu yang kata memerlukan tempat basikal tu. Tak apa cikgu. Kemudian nanti cikgu akan mesyuarat nanti dalam 31 bulan nanti akan bincang dengan detail. Ini contoh saja. Okey. Yang bawah itu adalah pondok penilaian lah yang ada kat tepi pagar. Yang tu pun akan digunakan sama. Okey. Terus Ustaz. Okey, yang ni surau nah. 3 yang bahagian atas itu adalah surau. Dan 3 yang bahagian bawah itu adalah pusat sumber. Okey. Lagi Ustaz. Ini adalah cadangan jadual gunasama yang kami dah sediakan. Mungkin kita akan buat perubahan lah setelah mesyuarat 31 bulan nanti. Jadi tempat gunasama tu dicadangkan SMK mata air gunakannya pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. SK Kuping guna hari Selasa dan Khamis. Nanti mungkin ada penambahbaikan lah. Kemudian untuk kantin, SMK mata air rehat 2 kali lah untuk menengah rendah dan menengah atas. Masa rehat berbeza. Tapi yang SK Kuping tak tahu lah macam mana. Mungkin diputuskan nanti. Okay. Kemudian padang pun macam sekarang padang tak guna lah sebab dah tak ada aktiviti di padang kan. Jadi ke depan lah kalau aktiviti boleh dijalankan. Kemudian perpustakaan sama macam surau. Kita letak Isnin, Rabu dan Jumaat untuk SMK mata air. Dewan terbuka, tapak perhimpunan, yang tu dia ikut sistem tempahan. Kemudian pondok penyuraian untuk masa pulang SMK MA hari Isnin dan Selasa ialah 2.45, Rabu dan Khamis 2.5 minit, hari Jumaat 12.5 minit. Rasanya memang tak tembung lah. Kemudian parkir motosikal basikal tu sepanjang masa sekolahan. Siaraya bilik mesyuarat tu pun dia refer kepada sistem tempahan. Ini adalah perancangan awal. Jadi mungkin 31 hari bulan setelah mesyuarat tu akan ada perubahan-perubahan yang terkini lah. Okey, itu saja yang dicadangkan oleh SMK. Terima kasih.
Okey, terima kasih Cikgu Sabar ya dan juga Kepala SMK Matair. Cuma beberapa tempat yang perlu dinyatakan macam apa, kita kata parkir tu, kalau dapat nanti labelkan lah dalam syarat 31 bulan ni, detailkan sikit. Labelkan, mungkin sekolah boleh buat sikit kajian ke dari segi kehadiran murid tu dengan menggunakan basikal dan sebagainya. Ustaz, boleh saya minta lah Ustaz? Boleh Cikgu Hasnuddin. Sekarang pun di budak yang di sekolah Chuping tu 2 orang yang main dengan basikal. Saya rasa bila pindah biasanya tak ada kot budak yang akan kayuh basikal daripada kawasan tu. Okey, tak apa. Saya rasa jauh juga kan. Ya, okey. Tak apa. So jadi nanti kita buat keputusan jadikah cikgu dua-dua sekolah tu 31 bulan ni? Kalau dibenarkan bersemuka kah apa? Saya ingat dia tak boleh bersemuka. Tak boleh Ya, kena online. Ya, okey. Okey ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau 31 maklum kat saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa kalau dalam mesyuarat pada 31 bulan tu, kalau kita dapat bersemuka tu lagi senang sebab kita nak tunjukkan kedudukan. Kalau dengan penjagaan SOP tak boleh Ustaz? Ya. Sebab kalau kita cakap tengok gambar, tak tengok kedudukan, agak payah jugalah. Sebab kalau gambar kalau bersemuka ni ada tak apa Syarifah Azatul Emma ada sini? Kalau ikut kehadiran tadi ada. Ya, ada Ustaz. Cari mikrofon. Emma, ya, Ustaz. kalau kita cikgu-cikgu kita nak pergi ke sekolah tu, berapa orang boleh? Macam mana Ustaz? Nak pergi ke sekolah untuk apa tu? Kalau orang pergi ke sekolah tu, untuk nak lawat tapak-tapak tu. Lawat tapak supaya lebih jelas. Sambil tu bincang. Mana aku duduk? Kalau dalam tempoh PKP ni, sebenarnya tak boleh lah Ustaz. Tapi kalau ada keperluan mendesak, boleh minta kebenaran dengan pengarah lah, tengok macam mana. Tapi kalau ikut dalam perkeliling, dalam FAQ tu, tak boleh lebih dari 5 orang sepatutnya. Maksimum lah tu. Okey. Minta sekolah naraikan lah. Yang keutamaan tu. Kalau sekolah SMK Matair berapa orang? Perbincangan yang nak hadir perbincangan. Saya rasa tak payah. Mungkin saya PKP dengan PKM atau PKCO. Berapa orang tu? Cukup Ustaz, 3 orang tu. 3 orang okey. Sekolah Hasnuddin? Yes. Okey, tak apa, saya main 2 orang je cukup. Dari kita bagi ke 5, menengah 3, kita serok 2 cukup lah. 5 orang boleh lah. Kalau kata jabatan tak boleh pun tak apa. Hampa bincang lah dulu. Chuping 2 orang dah, 2 orang je. Boleh lah? Boleh. Okay. Saya mungkin kalau ni saya pergi melawat ya, tempat tak apa kot. Tak ni sangat lah. Baik. Yang penting tu ialah untuk membuat keputusan lah. Sebab bila kita dah nampak tempat tu, keputusan kita ialah 3 sekolah SMK Matair dan 2 sekolah SOP. Okey, jelas. Okey, baik Ustaz. Kita pergi terusnya. Agenda ada lagi tak? Habiskan. Agenda seterusnya ialah pembentangan daripada SIP. Okey. Progress. Silakan SIP progresnya. Tuan Musi, tuan-tuan yang dimesyuarat. Okey, untuk progres kerja di tapak, untuk prosesi semasa yang dilaporkan oleh Jurutera, ikut jadual adalah 78% dan sebenar 88%. Okey, untuk kerja-kerja retreat, difahamkan kerja-kerja ni dah masuk bilik yang ke-10 dah dan banyak bilik yang dah siap. Ada yang dah siap dipasang dan cat dah. Ada berkenaan dengan level kipas dulu ni, yang ni kita dah tengok dulu semasa lawatan dengan Datuk Kamil TKSU
Itu pun dia dah tengok Halo, dan kita dah setuju lah. Nah. Okey, berkenaan dengan pemasangan elektrik, maklumat yang saya terima, trunking pun semua dah pasang dan kelulusan penggunaan bahan juga telah diluluskan oleh JKR, dah selesai dah. Dan kita kontraktor dah buat order lah. Okey, untuk bilik pra setakat sekarang ni tabletop dah siap lah. Cuma dinding partition tu belum naik lagi tapi dah order dah bang. Berdasarkan perbincangan saya dengan tim teknikal ni, mereka yakinlah benda ni masih dalam track dan kita boleh siapkan sebelum 9 Jun. Terima kasih. Okey. Saya nak respon berkaitan dengan apa penutup longkang tu. Tak apa. Penutup longkang tu dia nampak macam lewat sikit. Penutup longkang ni kalau dari segi operasi kelas kita nampak macam sekarang kita fokus lebih pada kelas Tuan Musi. Longkang ni kita, dalam masa nanti bila dah masuk pun benda tu masih kita boleh buat lah pelan-pelan. Yang penutup longkang tu kan dia kan dibuat di apa di mana di kedai ke main pasang ke? Yang ni ni saya nak kena semak dengan tim teknikal sekejap kan. Sebab ini dia saya ingat dia melibatkan kontraktor tu kot. Kalau tak melibatkan dia kalah. Dia melibatkan keselamatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, untuk penutup longkang tu kita dah bincang sebelum ni. Penutup longkang tu kita akan fokus dekat bahagian depan prasekolah saja dulu. Sebab peruntukan kita tak cukup untuk kita cover untuk keseluruhan kawasan bahagian depan yang kata daripada antara parking dengan padang yang sikit tu lah. So apa yang kami boleh buat sekarang ni hanya boleh cover untuk bahagian depan bengkel-bengkel tu, terus di depan bengkel lah. Itu sahaja. Okey, yang 50% tu yang kawasan tu ke? No, 50% ni maksudnya adalah fabrication dekat tapak, dekat kilang. So 50% lagi kita akan bagi pada kontraktor bila dia dah siap pasang di tapak. So means that projek kerja tu adalah 100%. Buat masa ni penutup longkang ni tengah fabricate dekat kilang. Dia belum lagi pasang di tapak. So dia akan pasang dalam masa terdekat ni lah. Make sure tarikh berapa dia nak pasang tu kita tengok. Apa Ustaz? Tarikh dia nak pergi pasang tu. Okey. Yang pasal satu ni. Berkenaan dengan tarikh ni saya dah tanya pada pihak kontraktor. Pihak kontraktor hanya bagi jaminan dekat saya dalam seminggu 2 lagi. Tak, itu saya saja. nak tarik dia kalau seminggu 2 minggu tu berapa hari bulan. Hubungi balik kontraktor tu. 2 minggu tu, 2 minggu berapa hari bulan? Boleh? Tarikh sepatutnya siap kerja tersebut adalah 23 bulan 6. Bukan, saya kan kita kata tadi nak bagi 20 berapa persen dulu untuk ni yang berdasarkan tuntutan kita tu. 50% di kilang Ustaz. 50% ni buat apa dekat kilang tu. Ni kita nak buat dekat sini, dekat tempat dia tu. Kilang tu biar dia bagi kita dah minta dia nak datang siap. Boleh kan awalkan sikit? Tak boleh? Tak, saya tak boleh nak kata awal ke tidak sebab ini kita cuba minta kontraktor awalkan tapi apa-apa pun dia berdasarkan kontraktor nak pasang tapi kita dah bagi kat dia pada 23 bulan 6 by hook or by crook kontraktor kena pasang. Cuba bincang balik dengan dia, kok dia boleh buat awal lagi. Sebab dia tak buat kan, yang buat tu kilang kan. Memang dia buat kilang Ustaz, tu sebab kita kata this is a third party. Bila kita kata third party, kontraktor tak boleh nak kawal dia punya production. Dah bagi pada third party tu tarikh dia.
Boleh Tak cuba apa, tengok. tak apa, nanti saya semak semula lah dengan pihak kontraktor. Tapi macam saya kata, kontraktor akan pasang dalam seminggu 2 lah Ustaz. Tu je yang saya boleh katakan. Ya, iyalah dalam seminggu 2 tu bukanlah 21 bulan kan? Ya Ustaz? Tak, dalam ni kerja penutup lengkang tu ialah 21 bulan 6. Ya. Tapi kata tadi dia akan pasang dalam seminggu 2. Ya. Jadi seminggu 2 tu lah tarikhnya berapa bulan. Tarikh saya nak kata okey lah, kalau macam Ustaz nak tarikh juga, okey saya bagi tarikh lah, tapi ini saya hanya boleh bagi tarikh saja Ustaz ya. Nanti saya akan jumpa dengan kontraktor tu. Apa dia? Akan jumpa dengan kontraktor tu, bincang tengok tarikh berapa bulan dia boleh buat. Okey, boleh. Tak ada masalah Ustaz, nanti Ustaz tanyalah dengan kontraktor tersebut. Minta dicepatkan. Okey, baik. Okay, terima kasih Rabi'ah Sama Ustaz. Sama. Okay, terusnya. Yang penutup longkang ni okey lah. Saya minta tolong awalkan lah. Jangan sampai budak jatuh lah. Baru kita nak pergi pasang tu. Okey. Pemasangan dua-dua tu okey lah. Yang lain tu kalau dapat bawa naik sikit gambar-gambar tu bolehlah tengok. Kan dia orang ni semua tak dapat nak pergi tengok. Minta kontraktor send sikit gambar-gambar tu boleh. Okey. Untuk mesyuarat akan datang. Okey Ustaz. Macam tu lah. Okey. Sabar je lah. Orang tua-tua hari ni beletih lah. Sorry, saya kata apa Ustaz tengah drive. Saya tengah drive. Drive pergi mana pula? Tapak. Tak pergi saya ikut pergi. Okey. Alright. Terima kasih Rabi'ah. Ada apa-apa ahli mesyuarat nak respon tentang ini? Sekolah. Ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Fadilah ya. Okey, berkenaan dengan pekerja-pekerja kontrak yang datang membuat kerja-kerja sekolah menengah matahari ini, kami ada membuat lawatan lah tempat-tempat di mana mereka buat kerja ni. Apa yang kami dapat, mereka pekerja-pekerja ni kebanyakannya kok semasa membuat kerja. Dan menurut cleaner, puntung-puntung rokok ni bertaburan di sekeliling kawasan sekolah lah. Rokok dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah premis yang mana merokok adalah dilarang, jadi macam mana kita nak habaq dekat ketua dia kepada supaya boleh habaq pada pekerja-pekerja ni tidak merokok sewenang-wenangnya lah di dalam kawasan sekolah. Kot dia tak risau boleh buat kerja kot. Macam mana? Ya. Kalau dia tak buat perintah buat kerja. Kita maklumkan juga, minta Ustaz Sufian maklumkan baik. Kawal sikit. Ya, cikgu kami ambil maklum lah. Dan kami akan buat teguran lah. Kawal kalau dia tak ini katakanlah dia memang kalau tak pokok dia tak lapan nak angkat, kawal untuk memang tak boleh. Baik Ustaz. Ada meja cepat. Tapi yang sebaiknya jangan merokok. Okay. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Yang lain-lain sekolah tengok juga maklum. Bantu SIP kalau apa-apa sekolah berada di sana. Okey, seterusnya Ustaz Sabri, habislah kita ni. Habis Tuan berkaitan dengan laporan daripada SIP. Okey, kita masuk pada agenda seterusnya, iaitu pembentangan strategi fasa kesuksesan. Okey, saya jemput dulu sektor mana yang nak bentang. SPM dulu, ada apa-apa? Dengan sektor sekolah, sebab lagi dia orang ada tu perjumpaan dengan pengarah.
Assalamualaikum Ustaz. SPM. Untuk fasa kedua ni kami dalam proses kajian kos dulu dan lepas buat kajian kos dan setelah confirm ada tempat lah untuk buat makmal tu. Ada tapak untuk makmal yang nak letak tu lah. Dan kalau confirm ada tempat dan kajian kos tu kita boleh dapat kos dia dan kita akan buat paper lah untuk angkat ke BPM untuk minta peruntukan. Tapi untuk mohon peruntukan tu kami kena settlekan dululah yang mana yang peruntukan yang kami dah minta ni dulu. Okey, tapak tu dah kenapa sih? Itu saya kena confirm balik dengan SIP ada ke tak tapak. Tuan, okey, perbezaan dengan tapak ni saya rasa dia bukan keputusan SIP. Ya, betul. Patut kita bincang bersama lah antara perancangan sekolah dan sektor-sektor yang terlibat. Jadi kalau tak kena sekolah marah kat SIP ni. Dan saya minta sektor ni 31 bulan ni sekolah cuba bagi cadangan tengok dulu dekat kita, ya. Cadangan Cikgu Hasnuddin dengan Cikgu Fadilah, ya. Sebab tu kita share tempat bersama. Jadi di mana sekolah tempat yang kita sesuai, mukakan balik dalam mesyuarat kita akan datang dan kita akan putuskan nanti. Kita akan turun tengok bersama lah. Okay. Mesti untuk fasa keselesaan ni, kami di SIP ni kami macam pelaksana lah, bukan kata macam pelaksana lah. Kami memerlukan input-input daripada sektor dan input-input ni saya ingat dia melibatkan perbincangan dan kelulusan banyak sektor lah. Contoh macam kalau nak buat makmal mungkin SPM kena bagi input, mungkin Cik Nan nak buat muka Cik Nan kena bagi input sikit kan. Dan perancangan of course lah. Dan kita kena bincang benda ni bersama-sama sebelum kita meletakkan tarikh-tarikh yang kita akan jadikan tu sebagai deadline. Macam yang saya cakap ni, contoh saya ambil kira kes ni lah, kes makmal komputer oleh SPM. Makmal ni kita tak tahu lagi kos dia banyak mana. Kita nak buat bentuk macam mana. Kalau sampai kata lebih daripada 500,000 dan di luar kepakaran SIP, kita perlu bincang dengan JKR pula sebagai agensi yang akan melaksanakan kerja tu. Jadi fasa ni kita jangan buat kerja secara silo lah. Kita kena aturkan perbincangan yang dengan lebih kemas lah. Tuan Pengerusi, saya pointi daripada SPM. Rasanya berkaitan dengan makmal tu, dalam kita punya paperwork memang kita dah bagi tahu kata kita nak satu tempat yang kita cadangkan adalah kontainer dan saiz-saiz semua kita dah maklumkan pada SIP. Jadi untuk fasa kedua, fasa satu kita tak jalan lagi lah sekarang ni. Fasa satu kita dapat pendudukan. Cuma saya masih menunggu untuk SIP siapkan cabling untuk electrical dan juga kedudukan tempat kursi-kursi meja untuk guru duduk. Sebab kita perlukan ukuran jarak untuk kita letakkan kita punya switch. Itu yang fasa pertama. Yang fasa kedua, yang macam saya sebut tadi, kontainer tu kita ada minta. Cuma keputusannya masih belum kita ni lah kan, kita tak dapat lagi lah. Dan kita akan mohon peruntukan sekiranya ada tempat untuk kita letakkan komputer tersebut. Sebab saya takut, saya takut macam ni Tuan Pengerusi, sebab kita akan buat penggantian PC untuk semua lab di sekolah sebanyak 90 lab. Dan saya takut kalau kita tak buat segera, saya takut sekolah Cuping tak akan dapat. Sebab kita tak ada lokasi untuk kita letak. Lokasi tu cuba keluasannya berapa, cuba beritahu dekat sekolah ya. Jangan bincang setiap bulan ni, cuba bagi cadangan. Cuba bagi cadangan. Minta maaf untuk penolong-penolong dan sekolah yang dilaksanakan secara usul-usul dan juga dalam talian. Ya. Kita dengar dulu benda ni. Minta maaf kalau menjelas kalau ikut mantan pengusul dahulu, dia kata tak akan ada kontainer.
Tapi lagi luar. Cikgu Sabariah ada background music, ada background sound kot? Sekejap. Okey, dengar tak? Baru dengar. Okey, macam ni dulu. Kalau Tadi ikut dengar macam laporan COVID nya. bukan, saya dengar dua sekali. Seperti L25. Okey, kalau ikut mantan pengetua lama, Cik Zahari, dia kata tak akan ada pembinaan bentuk kontainer di kawasan sekolah. Jadi saya nak menerima maklumat lah sikit tentang hal ni. Memang ada Okey, kontainer. sekarang ni masuk pasal baru. Pasal baru yang pasal lama tu tak kira lagi lah. So, jadi kita apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita buat dulu. Cuma Tuan Pengerusi, saya nak confirmkan untuk fasa 1, electrical part dan juga meja-meja semua tu dia akan masuk bila untuk saya settlekan network. Kalau tidak saya tak boleh nak settle saya punya kerja. Okey, Cikgu Adidan, tolong jawab Ustaz. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, kita dah maklumkan kepada mesyuarat bahawa kita mula bertindak untuk pengangkutan bermula pada 9 hari bulan Jun. 9, 10 dan 11 hari bulan. Okey, ya itu dia. Cukup. 9, 10, 11. Puan Yanti. Ya, tarikh tu 9, 10, 11. Masa tu pun, maksudnya masa tarikh tu pun daripada segi electrical pun dah lengkap, siap. Sebab bila saya pisahkan on semua saya punya perakasan peralatan ICT termasuk switches dan juga PC semua-semua tu lah. Saya nak minta kalau boleh benda tu dah berjalan serentak lah. Cuba jawab saya. Oh dia duduk on the way ni. Sofian, tolong bantu boleh ke? Untuk electrical ni di apa bilik guru Puan Yanti Pelan-pelan di bilik guru dan juga di bilik pra sekolah. Prasekolah. Dua bilik. Dua bilik. Ustaz, berkenaan dengan kerja-kerja elektrik, pihak elektrik sedang tengah buat cabling lah untuk bilik guru, masih belum siap lagi lah. Kita cubalah minta pihak kontraktor siap secepat mungkin by next week. Next week. Okay, next week tarikh bulan tu. Ada tarikh tu, jangan buat. Kalau next week ni 6 hari bulan? Hari Jumaat lah Ustaz. Hari Jumaat 4 hari bulan? Hari Jumaat. 4 hari bulan Sorry, saya tak boleh tengok kalender. Nanti saya nak bincang dengan elektrik. Okay. Puan Yanti 4 hari bulan dia siap? Okey, kalau macam tu saya akan masuk. 4 bulan dah akan siap. So selepas tu saya akan masuk lah. 4 hari bulan tu siap, masuk 8 hari bulan lah. 8 hari bulan. Saya cadang 1 Jun. Sorry, 8 bulan. Itu saya punya garis masa tu 1 Jun tapi tak sempat lah 1 Jun. Saya kena drag lagi lah maksudnya. Kena drag balik. Semak boleh. Setuju sebab dia orang tak sempat siapkan tu. Kena coordinate dengan ni lah, dengan SIP. SIP pun kena check juga dengan SPM tu. Dari semasa tu. Kalau dia orang nak masuk komputer 1 bulan, mestilah sebelum 1 bulan tu siap dah soket-soket dia. Ataupun bincang dengan SPM balik, SIP, tarikh yang sesuai. So jadi kita ambil keputusan sekarang ni ialah pendawaian tu akan siap pada 4 Jun dan peralatan komputer tu akan masuk pada 7 Jun. Boleh ya? Perabot kena masuk dulu kot. Okey lah, masuk dulu. Tak apa, itu yang saya suruh fikir je lah. Kalau nak masuk dulu 6 tu. 1 bulan, sorry. 1 bulan. Macam mana Yanti? Saya tunggu electrical dan perabot masuk untuk letak PC itulah. Electrical kata siap 4 Jun. Boleh lah. 5 Jun masuk hari Sabtu. 5 Jun cuti. Cuti apa? Saya berlupa. Cuti 2 minggu tuan. Oh ya, cuti Sabtu tuan. Jadi kalau boleh masuk berapa? 5, 6, 7 lah. Isnin.
7 7 Isnan Persegi ya. Agung. Isnan kan Persegi sabarlah Agung. untuk networking. Okey. 7. So confirm. Okey, teruskan. Atau ada Isnin minit. cuti yang di Pertuan Agong, cuti umum. Oh, Cuti 8 umum. pula lah. Betul. Oh, cuti umum lah. Saya tak tahu tak cuti umum. Okey. Persegi Agung. Terusnya. Okey, sektor lain lagi. Sektor yang ke seterusnya. Saya tak sampai lagi Ustaz Sobri ya kot. Teruskan. Macam mana? Banyak perkara. Okey. Pendidikan Islam ada apa? Pendidikan Islam siapa masuk? Ada Ustaz Zaki tu. Ustaz Zaki ada apa? Okey, pendidikan khas dulu. Kalau ada apa-apa? Saya go through ni, saya go through. Cikgu Zainuddin. Terima kasih Ustaz. Saya hanya membantu sektor counseling ya Ustaz. Okey. Okey. Ya, peperiksaan. Okey, sumber manusia tak bunyi. Sumber manusia? Ustaz, cuma nak merujuk Ya. kepada tadi yang sekolah nak buat perjumpaan melawat tapak tu kan. Jadi saya minta sekolah rujuk jugalah garis panduan pengoperasian pejabat dalam PKP 3.0 tu. Macam yang saya sebut tadi, 5 orang. Lepas tu masa yang diperuntukkan hanyalah sejam sajalah dan mematuhi semua SOP. Jadi kita kena pastikan kepatuhan terhadap perkara tersebut lah Ustaz ya. Ustaz Sabri, Ustaz live ke? Nampak Ustaz. gaya macam tu. Live Dia kan? tertekan kot. Dia left kot. Itu betul terkeluar kot. Sebab Ke kita kan nak dia kata, nak tangguhkan mesyuarat? Kursi dah lari. Dia second in command siapa dia? Timbalan ada tak timbalan? KPP SIP boleh kot. Ambil alih mesyuarat. Anak buah dia. kemas. Anak buah dia baju biru ada. Ustaz Sabri lah. Dia kena KPP. Okey Ustaz, saya tinggalkan surat dulu ya. Okey, baik Tuan Zainuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu Adidan pun kata nak ada mesyuarat di SSTP. Terima kasih. Rasanya Ustaz terleft ni. Saya perasan itu. Tapi bukan tadi dia Ustaz terlibat kata nak habiskan dalam Mesyuarat. 3.5 kan? 3.45. Ya. Masa telefon Ustaz. Takut dia ke bilik mesyuarat SSTP untuk online. Ustaz Sabri pun boleh. Urus KPM. Dia kena KPP ada ramai lagi ni.
Tak angkat. Okey, okey Ustaz. Okey, okey. Uh, okey. Ataupun sebab ramai nak keluar untuk ke SSTP tu Ustaz. Ada berapa yang nak ke SSTP tu? Okay, sorry tuan-tuan. Boleh dengar kan? Boleh Ustaz. Sorry. Putus tadi. Okay. So begini ya, saya ingat oleh kerana ada rakan-rakan kita ni yang nak bergerak ke SCP, perjumpaan dengan pengarah berkaitan dengan hotline PDPR #09 ni. So jadi saya ingat tak apa, untuk agenda yang akhir ni boleh saja maklum balik kepada Urustia. Aspek-aspek nanti kita akan bincang khusus kaitan dengan strategi fasa kesusahan ni. Kita akan buat satu perbincangan khusus yang ini. Okay. So saya bagi ruang untuk yang nak bergerak tu boleh bergerak sekarang, dan untuk sekolah saya akan bagi ruang. Apa-apa yang nak maklum. Cikgu Hasnuddin silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan, dua pertanyaan. Yang pertama kepada Puan Pengetua, 31 hari bulan tu kita nak pukul berapa saya nak ke sana? So, dia masa sejam aja. Minta sekolah bagi tarikh masa. Okey, saya rasa kita breakfast dulu dalam lebih kurang pukul 9. Pukul 9 pagi kita mula. Ya, pukul 9. Okey, baik. So masa pun sejam aja kan? Ya. Maksudnya mungkin kita berbincang sekejap di dalam bilik mesyuarat. Lepas tu kita akan bergerak melawat tapak lah. Jelas. Okay, terima kasih Puan. Okay. Bincangan tu sejam, melawat tapak tak apalah. Okey Ustaz, yang kedua Ustaz. Okey. Memandangkan sekarang ni PKP, cikgu-cikgu tak boleh pergi ke sekolah. Jadi semua cikgu-cikgu saya tak lagi kemaskan barang-barang dia orang. Cuma saya nak minta Ustaz boleh dapatkan kebenaran khas dari pengarah untuk nak membenarkan cikgu-cikgu saya pergi, dan saya akan buat jadual dia. Dalam misal cuti sekolah minggu pertama ni, saya akan buat jadual mungkin hari pertama 10 orang, hari kedua 10 orang macam tu Ustaz. Okey, cikgu buat surat, buat jadual, hantar kepada pengarah. Okey. Jelas. Satu SK kat saya sama untuk sekolah menengah kebangsaan Matahir Ustaz. Macam yang saya beritahu itu, bila kami dah kena kosongkan kelas untuk sekolah cuping, maka kami pun nak kena kemas barang-barang ke bilik-bilik baru yang ditempatkan lah. Jadi saya rasa memang ada keperluan, dan kerana guru-guru dah tak terikat dengan PDPR masa cuti, semasa saya buat mesyuarat guru baru-baru ni, mereka bersetuju untuk hadir. Buat jadual Cikgu Fazila. Ya, kita buat jadual. Ya, dan kalau 20% maksudnya dalam 8 orang saja. Ya, okey. Dah, kita tak boleh minta 20% cikgu, kita kena minta satu kebenaran khas lah, kena lebih sikit. Kalau 20% tu lambat kan. Cuma nanti kalau Cikgu Fazila, nanti hari 31 ni saya akan bawa detail lah kepada cikgu tentang kelas mana yang perlu kosongkan meja, dan ada kelas yang meja yang kita akan guna yang hak asal di sekolah situ. Hari 31 lah kita bincang. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ustaz. Okey, Cikgu Fazila, ada apa-apa? Okey, baik. Jadi seperti dengan Cikgu Hasnuddin tadi, memang keperluan khas diperlukan kepada sekolah menengah Matahir dengan Dah jelas buatlah surat tu. Okey, buat surat saja. Okey, yang kedua? Baik.
Habis saya habis dah. Itu Itu aja. yang kedua. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Itu Fazilah yang kedua. Ada apa? Tak ada Ustaz, itu je. Okey. So kata Ustaz, ya. Ustaz, satu Ustaz daripada psikologi. Okey, siapa ni? Nurul Ah, Najwa. Cikgu Latif ni. Cikgu Latif. Okey Ustaz, nak minta kerjasama Cikgu Hasanuddin dan juga Puan Fazilah untuk memanjangkanlah program yang kita nak buat besok ni, iaitu program bijak urus emosi ni. Okey, untuk dah. warga SPCP tu. Jadi maksudnya besok kita akan sama-sama lah, pukul 10 pagi insyaAllah. Pukul 10 pagi, okey. InsyaAllah clear. Okey, clear. Terima kasih. Baik, Encik Latif. Link tu boleh ada masuk dalam SPLKM Ya, kita teruskan. Boleh lah tu. Okey, baik. SPLKM, insyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Habis, berarti ada apa? Okey, habis Ustaz. Terima kasih. Alright. Okey. Sikit pun ni sikit arahan daripada saya untuk sektor sekolah. Cikgu Adina ada lagi tak? Okey, tak ada Ustaz. Tak ada dah Tuan. Okey, tak apa, nanti saya maklumkan kemudian. Kaitan kita minit kan bahawa sektor sekolah perlu menyediakan surat pemakluman penyuraian kepada ibu bapa dan juga yang kedua surat pemakluman penyuraian pada 14 Juni kepada sekolah termasuk cikgu lah. Nanti sekolah panjangkan. Okey. Okey. Saya ingat saya tak mau buka lagi. Kita akan tentukan tarikh sana untuk kita bincang berkaitan dengan fasa 2 itu. Khusus fasa 2. So saya ingat ucapkan terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah kita sama-sama usahakan yang terbaik. Dan Allah SWT memberikan kekuatan, kesihatan dan sebagainya. Kita sama-sama melaksanakan tugas ini. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tangguh dengan tasbih kafah dan surat. Mesti ada apa kan? Saya lupa. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye Ustaz. Salam. Okey Rabiah. Tandu kereta elok-elok. Tahniah semua, tahniah Dr. Sabri, mesyuarat jalan lancar, terbaik. Masya Allah, thank you very much kepada semua. Masya Allah, belum doktor lagi. Tapi thank you, tolong doa, jazakallah khair. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Baik, terima kasih. Masya Allah. Lama tak jumpa Cikgu Syarudin, aduh. Ada.